Halo, halo. Selamat petang dan selamat sejahtera kepada ahli-ahli keluarga yang tersayang, ahli keluarga STFG. Tahniah kerana anda telah login ke Zoom Room ini, Zoom Room Equine Family. Setiap hari Selasa kita akan berjumpa di dalam Zoom Room ini bersama-sama untuk belajar, mendapat inspirasi dan juga boleh digunakan sebagai satu platform untuk menjemput orang-orang yang ingin menerokai peluang dan juga kejayaan Shaklee dengan lebih lanjut. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah dan hari ini memang anda pun sudah tahu apakah topik yang kita akan bentangkan hari ini. Dan hari ini sengaja saya nak buat sesi yang sangat pendek. Sesi sangat pendek maksudnya tak nak cakap banyaklah. Tak nak bagi presentation yang panjang lebar. Sebab saya rasa lebih baik kalau saya boleh bahagikan masa yang saya ada, separuh untuk presentation dan separuh lagi masa yang saya ada untuk Q&A yang ada mengena dengan topik presentation saya hari ini. Okey? Jadi anda sudah tentu tahu hari ini topik yang telah disediakan adalah topik ini kan? Okey, dan memang pre-ADSS, warm up communication or conversation ataupun perbualan pra-ADSS. Okey, sebelum kita ke itu kita kena tahu apa itu ADSS ya. Jadi ADSS, kalau anda dah banyak mendengar sesi-sesi ya SDFG sama ada melalui Zoom ataupun melalui live, anda sentiasa dibentangkan dengan satu presentation ataupun presentasi yang standardized yang boleh kita semua boleh guna dan boleh duplicate dengan efektif, iaitu panggil AD, AD yang ini. Isi kandungan di dalam di sini dipanggil AD. AD ataupun dalam bahasa Inggeris Amazing Discovery. Amazing Discovery. Dan AD ini kita telah design dan kita telah aturkan di dalam dengan sikon ini supaya apa yang kita share ini semua telah merangkumi apa yang perlu dibagi tahu ataupun diberitahu kepada seseorang yang ingin menerokai peluang Shaklee. Ya, termasuk company, termasuk the founder of the company, termasuk the successor, falsafah company, termasuk peluang perniagaan, compensation plan, termasuk produk dan sebagainya. Okey, dan isi kandungan ini adalah standardized PowerPoint presentation di mana anda harus belajar macam mana nak melakukan presentation ini dengan berkesan. Dan presentation ini hanya diberi masa ataupun diperlukan masa hanya 20 minit sahaja untuk buat AD, okey? Dan apakah itu SS? SS itu success story. Jadi ini sekaligus Amazing Discovery Success Story, ADSS. Jadi success story maksudnya kisah kejayaan, okey? Kisah kejayaan. Dan bila disebut kisah kejayaan, kita tidak hanya tertakluk kepada kisah kejayaan peribadi ya. Di dalam ADSS, SS itu tidak tertakluk hanya anda berkongsi kisah kejayaan peribadi. Sebenarnya anda boleh selitkan kisah-kisah kejayaan orang-orang yang anda kenali di dalam bisnes Shaklee selain daripada kisah kejayaan peribadi anda. Okey, dan kisah kejayaan tidak semestinya hanya mengenai keberkesanan produk, dia juga mesti termasuk kejayaan-kejayaan aspek lain seperti pendapatan, seperti pelancongan yang percuma, seperti benda-benda mewah yang seseorang telah capai dan sebagainya. Itu juga adalah kisah-kisah kejayaan.
Okey, dan SS kita sediakan masa lebih kurang juga hampir 20 minit. Okey, jadi maksudnya ADSS ini satu presentation kalau secara langsung di share sekaligus hanya mengambil masa 35 hingga 40 minit sahaja. Okey, tetapi kita tidak terus jumpa orang terus bawa file ini keluar terus kasih hantam ADSS. Itu tak betul. Itu tak betul. Kita hanya buat ADSS pada masa yang sesuai dan sudah orang tu bersedia untuk mendengar ADSS baru kita buat. Okey. Jadi sesi hari ini adalah mengenai apa yang perlu atau boleh anda buat sebelum ADSS ataupun conversation, perbualan yang boleh dilakukan dan apakah tujuannya untuk perbualan itu untuk lead orang itu ingin tahu mengenai Shaklee dan anda boleh masuk ke presentation ADSS. Okey, dan tadi saya cakap presentation saya hari ini memang pendek, singkat dan saya nak bagi luang untuk tanya soalan, jadi maksudnya ada Q&A. Jadi untuk soalan-soalan yang anda ingin tujukan kepada saya, WhatsApp lah soalan anda ke nombor telefon ini. Okey, ke nombor telefon ini. Sekarang cepat-cepat catatkan nombor telefon ini. Untuk orang-orang yang belum ada handphone number saya, inilah nombor telefon yang anda hantar soalan anda. Dan selepas perkongsian saya akan terus menjawabnya melalui apa yang anda telah hantar ke sini. Dan kalau soalan terlalu banyak, mungkin saya tak sempat nak jawab semua. Walau bagaimanapun, saya boleh gunakan platform-platform lain untuk menjawab soalan-soalan yang belum dijawab secara langsung ataupun secara tidak langsung. Okey? Alright. So, sudah dapat nombor telefon? Okey, sudah dapat nombor telefon. Sekarang kita teruskan. Okey, teruskan ke topik yang saya nak share hari ini, iaitu perbualan pra-ADSS ataupun pre-ADSS warm up. Ada perkataan warm up. Maksudnya kita kena ada warm up conversation dengan seseorang sebelum dia ready untuk mendengar ataupun menerokai peluang bisnes Shaklee. Okey, jadi apakah tujuan dan fokus kita ketika kita membuat pra-ADSS ini ataupun ketika kita membuat warm up conversation ini? Apakah tujuan dan fokus kita? Dan di sini ada 4 fokus dan tujuan yang saya bentangkan dan saya akan huraikan satu persatu selepas saya bagi tahu anda keempat-empat ni. Salah satu adalah mengenal pasti butang panas. Ini tujuannya dalam pre-ADSS conversation, kita nak mengenal pasti butang panas mereka. Yang kedua, kita nak mewujudkan rasa ingin tahu, create curiosity, mewujudkan rasa ingin tahu. Dan ketiga, kita nak mewujudkan minat dan keinginan, create interest and desire. Okey? Dan seterusnya, yang akhir sekali kita nak mencetuskan tindakan positif ataupun inspire positive action. Dan positive action di sini adalah di mana dia cakap, yes, I'm interested, ya saya minat, saya nak tahu lebih lanjut. Itu dipanggil positive action. Lepas tu barulah kita keluarkan ini. Kita keluarkan AD dan SS. Maksudnya keempat-empat aspek ini harus dilakukan dahulu sebelum ADSS. Itu yang penting sebab terlalu ramai orang dia terlalu mendesak, terlalu nak cepat. Jumpa orang nak beritahu Shaklee, nak cerita Shaklee tanpa mengetahui ataupun memahami seseorang itu. Okey. Jadi 4 tujuan kita adalah mengenal pasti butang panas, mewujudkan rasa ingin tahu, mewujudkan minat dan keinginan, mencetus tindakan positif. Okey? Okey, sekarang kita tengok yang nombor 1. Okey, yang nombor 1 adalah mengenal pasti butang panas. Jadi kalau kita nak kenal pasti butang panas, jangan kita cerita panjang lebar.
Kalau kita duk cerita apa yang kita tahu saja, kita tak boleh mengenali seseorang itu. Tak boleh mengenal pasti butang panas seseorang itu. Jadi kita harus pandai tanya soalan yang sesuai dan dengar. Tanya soalan yang sesuai dan dengar. Tanya, dengar. Tanya, dengar. Tanya, dengar. Jangan cakap, 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 cakap. Orang tu akhirnya pening. Lepas tu tak boleh buat keputusan sebab you banyak cakap dan terlalu banyak informasi yang you bagi sehingga dia menjadi stres ataupun keliru, dan memang orang yang stres, orang yang keliru memang tak akan buat keputusan yang positif. Okay, so ask appropriate question and listen. Itu yang penting. Tanya soalan yang sesuai dan dengar, menjadi pendengar yang baik. Jadi apa dimaksudkan dengan soalan yang sesuai? Soalan yang sesuai. Maksudnya soalan-soalan yang boleh membimbing dia untuk berminat untuk menerokai peluang Shaklee. Itu dipanggil soalan yang sesuai. Okey. Contohnya, anda boleh tanya soalan, adakah selain daripada apa yang anda lakukan ataupun selain daripada apa yang anda buat sekarang, sama ada anda sedang bekerja ataupun sedang berbisnes ataupun conventional business, adakah anda masih terbuka untuk menerokai peluang yang sangat baik dan peluang yang boleh dijadikan kerjaya seumur hidup? Itu soalan yang sesuai. So bila you dah tanya, jangan cakap lagi. Berhenti selepas tanya, lepas tu tunggu jawapan dia. Selepas tanya, jangan lagi continue cakap banyak. Berhenti, lepas tu tunggu jawapan dia. Dari jawapan dia baru you boleh tahu sama ada dia masih open ataupun dia bagi excuse ataupun dia curious dan sebagainya. Okay, so yang penting di sini adalah kita nak mengenali prospek. Jadi kalau kita nak mengenali prospek itu, maksudnya kita harus fokus atas mereka. Fokusnya bukan atas kita, fokusnya bukan atas apa yang kita nak share ataupun apa yang kita nak present, tetapi fokus atas dia. Tanya tentang dia, tanya tentang dia, tanya tentang dia. Contohnya di dalam New Builder Orientation. Di dalam New Builder Orientation kita dah belajar bahawa kita boleh guna FOR sebelum M. M itu maksudnya message lah. M itu boleh digantikan dengan ADSS. Maksudnya M itu ADSS lah. Tetapi sebelum M, kita galakkan anda buat FOR. FOR adalah untuk mengenali prospek. Sebab kita nak mengenali orang tu, maka kita jangan cakap tentang diri kita, kita jangan cakap tentang apa yang boleh kita tawar, kita akan tanya appropriate question dan kita dengar. Kita tanya soalan yang sesuai, kita dengar. Kita tanya soalan yang sesuai, kita dengar. Kita mengumpulkan fakta-fakta untuk mengenal pasti butang panas. Lagi banyak kita tanya, lagi banyak dia cakap, lagi banyak fakta-fakta yang boleh kita kumpulkan dan lagi senang kita boleh mengenal pasti butang panasnya. Contohnya, ada orang butang panasnya wang tak cukup nak cari wang. Ada orang butang panasnya dia ada impian untuk kebendaan yang mewah seperti rumah mewah dan sebagainya. Ada orang butang panasnya traveling. Ada orang butang panasnya untuk membantu orang lain. Ada orang butang panasnya adalah untuk mempunyai keanjalan masa untuk peribadi dan keluarga dan sebagainya. So it can be all type of hot button. Anything that you dengar, you kumpulkan fakta-faktanya, then you know, oh, this person interested in what. Itu butang panasnya. Okay, alright. So menunjukkan minat terhadap apa yang mereka katakan, itu penting. Penting. Setiap kali bila kita lepas tanya, kita pasang telinga, kita dengar. Listening, not hearing. Kita kena listening. Kita kena dengar betul-betul. Lepas tu kita cari peluang untuk memberi
pujian dengan sewajarnya. Jadi orang suka dipuji. Jadi lagi kalau kita cari peluang untuk memuji dia, dia akan rasa senang hati, dia akan rasa happy dan dia akan menyukai kita. Jadi kalau orang suka kepada kita, senang kita nak jemput dia untuk explore, senang kita nak jemput dia untuk join, senang kita nak jemput dia untuk berbisnes bersama. Jadi untuk menyebabkan orang itu menyukai you mesti cari peluang untuk memuji, tetapi pujian itu kena yang appropriate. Jangan buat-buat, kena betul, jangan kena ikhlas. Contohnya kalau you tanya, what are you doing? Apa yang anda buat sekarang? Dia cakap, saya sekarang sedang dalam industri insurans. Jadi you pun tanya, dah berapa lama you dengan insurans? Dah 13 tahun saya dengan insurans. 13 tahun dengan insurans. Tahu tak orang yang boleh tahan dalam insurans sampai 13 tahun ni memang dah sangat berjaya. Memang saya rasa sebab insurans memang satu industri yang sangat tough. Selalu ramai orang yang saya dengar buat kejap dah give up, buat sekejap dah give up. You dah boleh 13 tahun, I think you are very successful. You see? So itu dipanggil compliment. Cari peluang untuk memberi pujian. Supaya dia akan dia akan senang hati kalau dia dipuji macam tu. Bila dia senang hati, dia akan suka you, itu nombor satu. Yang kedua, bila you puji, mungkin dia akan cakap sesuatu yang tidak baik ataupun tidak begitu berjaya mengenai diri dia dalam industri insurans. Dia akan cakap, taklah, mana ada dah 13 tahun buat pun income tak besar lagi, So you see, so dia akan cakap macam tu. So bila cakap macam tu, you tahu ada luang untuk masuk lah. Kalau melainkan dia cakap, yes, I'm very successful, I earn a lot of money, tapi jarang orang cakap macam tu kan. Jarang orang cakap macam tu. Jadi dari situ you can have opportunity untuk berkongsi ataupun share kemudian. Itu juga cara mencari butang panas. Okay, lepas tu find opportunity to open up conversation about shackling. Maka kita akan cari peluang untuk membuka perbualan tentang shackling. Now, dengar di sini saya cakap perbualan tentang shackling. Saya tidak cakap presentasi tentang shackling. Itu banyak beza banyak beza. Perbualan itu masih belum masuk actual sharing. Dia hanya on the surface. Perbualan. Jadi kenapa mungkin ada peluang untuk share tentang shackling? Sebab bila you tanya dia, you dengar. You tanya dia, you dengar. You tanya dia, you dengar. Tiba-tiba 3-4 soalan selepas you tanya dan dengar, dia pun tanya balik you. You buat apa pula tu? Apa yang you buat? Tu you say, saya dah lama saya tidak bekerja. Saya buat bisnes sendiri. Lepas tu berhenti di situ. Jangan cerita panjang lebar dulu. Supaya dia akan ada peluang untuk tanya soalan lanjutan. Okay? So this is very important. So untuk mencari butang panas, yang penting adalah tanya soalan, dengar, mengumpulkan fakta-fakta, lepas tu bagi pujian yang sewajarnya. Okay? Alright. So sekarang kita tengok. Yang kedua adalah mewujudkan rasa ingin tahu. Selepas kita cari fakta, kita dah tahu dia punya hot button dan sebagainya. Sekarang kita nak mewujudkan dia rasa ingin tahu mengenai shackling. Dia nak tahu mengenai shackling ataupun mengenai apa sahajalah yang you nak share. So nombor satu, yang ini sangat penting. Ini adalah ingatan yang sangat penting. Jangan tergesa-gesa berkongsi panjang lebar tentang shackling. That means bila orang tanya atau bila ada peluang untuk share, jangan rush, jangan semua you kasih cerita panjang lebar. Jangan. You sentuh, henti. You touch and you stop. You touch and you stop. Untuk membenarkan dia lebih banyak soalan daripada prospek. Jadi kalau you dah sentuh lepas tu all the way, dia dah tak ada peluang nak tanya soalan yang lebih.
Jadi kalau you sentuh, lepas tu you stop. You tak nak terus keluarkan presentation file, terus cerita Shaklee, jangan. Okay. Seperti apa yang saya cakap tadi lah. Saya cakap, kalau dia tanya saya apa yang you buat, saya cakap, saya dah lama tak kerja, saya buat bisnes sendiri. Lepas tu berhenti situ. Itu dipanggil touch and stop. Lepas tu dia akan tanya, bisnes apa? Bisnes yang saya buat ni memang bisnes yang saya enjoy selama dah 10 tahun saya enjoy dengan bisnes ini, tapi kalau nak cerita panjang lebar ni memang tak sempat lah. Saya rasa masa lain lah kita cerita. Kita buat macam buat ya. Kita macam tak nak share. That is called reverse psychology. Lagi you tak nak share, lagi dia nak tahu. Dia akan tanya soalan lanjutan. Company apa yang you partner? Buat apa? Jual apa? Dia akan tanya benda-benda macam tu. Bila dia tanya benda-benda macam tu, you cakap, kalau you serius betul-betul nak tahu, boleh saya cerita. Dan kalau saya cerita, mungkin kita perlu masa dalam 45 minit. Jadi kalau you tak ada masa, tak apalah, hari lain saja. See, you tengok macam tu tak? So you tak rush. You let people feel that you're not in a hurry. You nak cepat-cepat nak bagi. Orang tak akan rasa tertekan dan orang tidak akan mengelak anda. Tetapi kalau you tergesa-gesa, orang rasa tertekan, dia akan cuba mengelak anda. Okay? Alright. Dan jangan beralih ke ADSS kalau situasi dan masa tidak sesuai. Tadi dah saya cakap, bukan terus kita keluarkan file ADSS dan cerita langsung. Kalau situasi, meaning the environment, keadaan, dan juga masa tidak sesuai, contohnya dia hanya ada 10 minit, no, jangan start ADSS. Okay? Buat appointment lain untuk buat proper presentation ADSS. Dan kita mesti minta masa minimum 45 minit hingga sejam. Tak boleh 30 minit, 20 minit tak cukup. Okay? Minta supaya dia tahu ini benda serius. Ini bukan benda-benda yang yang kita nak casually talk saja, tetapi sesuatu yang serius. Okay? Jadi kalau tak sesuai, jangan ke ADSS. Jangan keluarkan apa-apa untuk ditunjukkan sehingga masa yang sesuai. Di sini juga jangan tergopong kapah, nak keluarkan produk, nak tunjuk produk, nak keluarkan buku ini, buku itu, tak payah. Sehingga masa yang sesuai, dah sesuai untuk dikeluarkan, baru dikeluarkan. Contohnya dalam perbualan anda, dia sudah tahu anda bersama dengan Shaklee. Mungkin dia akan tanya soalan, kenapa you nak buat Shaklee? Dia mungkin tanya soalan macam tu. So masa itu mungkin anda perlu share secara ringkas kenapa you terpikat dengan Shaklee. Kalau bagi saya, bila saya share mengenai kenapa saya terpikat dengan Shaklee, garanti saya akan keluarkan buku Shaklee Story. Okay, so masa macam tu baru sesuai untuk saya keluarkan Shaklee Story, dan saya cakap saya terpikat dengan Shaklee semata-mata saya terpikat dengan isi kandungan buku ini. Tapi jangan bagi dia tengok, jangan hulur kepada dia, jangan pegang di tangan you, Okay, saya terpikat dengan isi kandungan buku ini. Okay. Lepas tu you simpan, you keluar, you jangan letak atas meja, you simpan balik dalam beg you, supaya dia akan tanya lagi, apa isi kandungan buku itu yang menyebabkan you tertarik. Baru you keluarkan semula. You masih pegang di tangan you, buku ini telah menceritakan mengenai kehebatan Shaklee, dan terutama sekali kehebatan seorang individu yang mengasaskan Shaklee, iaitu Dr. Forrest C. Shaklee. Lepas tu you masuk balik dalam beg you. Memang dia akan dia akan tanya, apa mengenai Dr. Shaklee dan mengenai Shaklee yang menyebabkan you tertarik. Baru you keluar semula, baru you cerita. Macam tu supaya dia akan sentiasa gian.
Kalau you sekaligus pom bagi dia lari. So this is how, this is called psychology. Jadi di dalam conversation ataupun di dalam communication, psikologi sangat penting. Psikologi sangat penting. Kita jangan menyebabkan orang tertekan dan takut dan mengelakkan kita. Kita mesti attract dia dengan sikit. Lepas tu kita tak nak bagi semua. Dia tanya, kita bagi sikit. Lepas tu kita tak nak bagi lagi. Dia tanya, kita bagi sikit, kita tak nak bagi. Kita tunjuk, kita simpan. Kita tunjuk, kita simpan. Contohnya kalau you dah cerita tentang Dr. Forrest Shackley, the first product of yang ada, you tunjuk muka surat ini, lepas tu you bagi tengok kejap, lepas tu you tutup balik, jangan letak buku ini di tangan dia. Jangan. Bawa balik masuk dalam bag you. You nak bagi dia rasa macam, oh buku ni begitu precious. Cannot simply touch by people, cannot simply just give like this. Lagi dia akan giat. So these are all called psychology. Okay, so hanya masa yang sesuai saja, keluarkan, tunjuk. Keluarkan, tunjuk. Sama saja dengan apa yang you nak tunjuk tu, jangan tunjuk lepas tu terus letak di situ supaya dia boleh ambil, pegang dan baca sendiri ataupun flip sendiri. Jangan. Okay, because this is pre-ADSS. Kita nak dia fokus atas conversation, bukan atas apa yang you nak share. Okay, alright. Lepas tu kongsi dan tunjukkan secara ringkas apabila sesuai. Jadi secara ringkas seperti apa yang saya ceritakan tadi lah. Kalau dia tanya saya kenapa saya terpikat dengan Shackley, kenapa saya nak buat Shackley, saya pun keluarkan buku ini dan mungkin secara ringkas saya akan share dalam 2 minit, lepas tu saya berhenti. Ataupun kadang-kadang saya cakap sebenarnya satu aspek yang tersangat kurang di dalam industri network marketing dan juga di dalam kehidupan seseorang adalah aspek di mana pendidikan kehidupan untuk kehidupan yang lebih berjaya. Dan dengan buku ini yang telah ditulis sekarang oleh Dr. Forrest Shackley, saya sendiri telah belajar banyak mengenai selok-belok kehidupan dan cara untuk mewujudkan kehidupan yang hebat. Tunjuk buku ini, Top-Sponsorship for Wellbeing. Pegang, jangan bagi, pegang, tunjuk, lepas tu dah tunjuk, masuk balik dalam bag. Remember, masuk balik dalam bag supaya dia curious. Dia nak tahu lebih. Okay? So inilah cara-cara untuk create curiosity ataupun mewujudkan rasa ingin tahu dengan psikologi yang betul. Okay? Dan seterusnya, mewujudkan minat dan keinginan. You want to create interest and desire. Okay? Okay. So, kongsi dan tunjukkan testimoni kejayaan. Kaitkan dengan butang panas prospek. Kan tadi the first aspect that you kumpulkan fakta-fakta untuk mengenal pasti butang panas. So sekarang you tahu butang panas dia. Contoh butang panas dia suka traveling ataupun butang panas dia suka ada keanjalan masa dan sebagainya. Okay? So you pun tahulah, you boleh kongsi ataupun tunjukkan testimoni kejayaan. Jadi testimoni kejayaan sebenarnya boleh tunjuk melalui cellphone you lah. Ataupun kalau you ada bawa iPad, boleh tunjuk melalui iPad. Gambar orang yang you nak share. Contohnya kalau you tahu dia lebih boleh identify dengan housewife. Contohnya dia seorang housewife. Dia pun keluarkan testimoni kejayaan housewife, you tunjuk saja. Jangan bagi dia tengok lama, tengok lepas tu share. Okay, short. Sedikit. Itu belum buat ADSS, hanya nak naikkan minat dan keinginan dia untuk merokai ataupun dia kalau dia seorang yang di corporate yang sangat berjaya di corporate, general manager ke you pun tunjuklah. Kita ada kan WK Leong, master coordinator dan sebagainya. Kalau dia seorang medical profession, boleh kita tunjuk Dr. Naizi, Dr. Arif, Dr. Joh, Dr. siapa-siapa, macam-macam kita tunjuk. So these are all very important. So you see, this is how you relate. Okay, relate to the prospect hot button. Okay, alright.
The next one, mengesahkan prospek tentang keputusan yang akan mereka peroleh dan alami dengan yakin. Maksudnya anda dengan yakin, dengan attitude yang sangat yakin, anda mesti cakap. Anda cakap, kalau orang yang saya tunjukkan tadi boleh berjaya sampai income berpuluh-puluh ribu walaupun mereka sangat sibuk, saya rasa anda garanti boleh. See, so dengan yakin you kena cakap benda-benda macam tu. So you bagi affirmation, you bagi affirmation bahawa mereka akan mendapat keputusan ataupun result yang mereka ingini. Okay, dan kalau dari segi produk, you pun boleh bagi affirmation. As long as you makan produk itu secara regular tanpa berhenti-henti mengikut cadangan, garanti you akan rasa lain, ya, akan rasa keberkesanan produk Shaklee. Itu dipanggil kita bagi affirmation dan juga dengan yakin kita cakap benda macam tu. Okay, alright. Dan kaitkan dengan prospek contoh lain yang berjaya yang mempunyai persamaan dengan mereka. Jadi tadi dah saya sebutkan. Kalau dia seorang medical profession, kita kaitkan dengan medical profession. Kalau seorang engineer, kita kaitkan dengan seorang engineer. Sebab dalam SDFG memang macam-macam profession pun ada. Macam-macam umur pun ada. Dari awal 20-an sehingga 70-an yang berjaya dalam Shaklee Dynamic Family pun ada. Jadi memang contoh tu banyak. Jadi kalau anda tak tahu, maksudnya anda tak datang untuk meeting, untuk seminar, untuk ALS, untuk mengenali orang-orang itu. Contohnya baru hujung minggu yang lepas, kita berada di Melaka untuk ALS kita. Dan di situ ramai orang yang datang ke ALS kali pertama. Hampir separuh dari attendant datang untuk kali pertama dan mereka begitu excited dapat berjumpa dengan leader-leader yang berjaya di dalam Shaklee dan SDFG. Walaupun mereka pernah dengar nama mereka, mungkin pernah tengok mereka di dalam Zoom, mungkin pernah dengar sesi mereka dalam Zoom, tapi tak pernah tengok secara live, tak boleh ambil gambar secara proper. Dan saya tengok mereka begitu mengambil peluang dalam masa 3 hari itu di Melaka untuk ambil gambar dengan setiap leader-leader yang mereka admire dan mereka boleh gunakan untuk share testimonial bila jumpa prospek-prospek di masa-masa akan datang. So you see, kalau you tak datang, you tak ada peluang macam tu. You tak ada contoh-contoh yang boleh you tunjuk. You tak ada kejayaan-kejayaan yang boleh you cerita. So that's why datang meeting, datang seminar, datang ALS itu adalah wajib kalau anda serius nak berjaya. Kalau anda nak pencilkan diri, sorry lah, anda tak ada resources, tak ada benda yang you boleh share dengan efektif, dengan ikhlas. Okay? So that's why ini semua ada, baru anda boleh mewujudkan minat dan keinginan seseorang itu. Dan akhir sekali, kita nak mencetuskan tindakan positif. Okay, akhirnya kita nak mencetuskan tindakan positif, maksudnya dia akan say, yes, saya minat, saya nak tahu lebih lanjut, ataupun yes, saya nak join dan macam-macam. Itu dipanggilkan mencetuskan tindakan positif. Okey, jadi kita kena ada semangat, ketelajuan dan juga keyakinan. Sebab semangat, ketelajuan dan keyakinan anda itu sangat contagious. Sangat contagious. Dia akan mempengaruhi prospek anda. Kalau anda cakap pun separuh mati saja, tak ada semangat, tak ada passion, tak ada excitement, tak ada confident, tak ada enthusiasm, sorry lah, siapa nak join you kan? Dan kalau you cakap dengan excited, dengan confident, dengan enthusiasm yang tinggi, garanti orang akan rasa sangat excited dan dia dipengaruhi oleh anda, dan ini akan menyebabkan dia nak mengambil langkah seterusnya untuk lebih menjinakkan diri dengan Shaklee dan juga mengenali Shaklee secara lebih lanjut dan juga bersama melakukan bisnes Shaklee ataupun mengambil produk Shaklee. Okay? Alright. Dan seterusnya bercakap tentang masa depan yang mereka inginkan. Bagaimana peluang Shaklee menyediakan platform untuk mengecapinya. Sekarang selepas
Anda buat FOR, iaitu mencari fakta-fakta dengan dia. Anda sudah tahu apa yang dia nak, apa yang dia inginkan, dengan bertanya soalan-soalan yang sesuai lah. Contohnya satu soalan yang selalu saya tanya adalah apakah rancangan hidup Anda di dalam 10 tahun yang akan datang. So bila saya tanya soalan ni, saya pun berhenti, saya tunggu jawapan dia. Jadi dia terpaksa fikirlah apa yang dia nak. Mungkin dia akan cakap, tapi selalunya orang tak akan bagi jawapan yang sangat konklusif lah, sebab dia pun tak pernah berfikir, tak pernah berfikir 10 tahun. Jadi kita tanya, dia akan mula berfikir. Kita nak dia tahu, saya terus tanya 10 tahun sebab yang kita boleh bekalkan di sini untuk long term. Bukan saya nak tanya next month you nak berapa banyak pendapatan, itu short term kan. Jadi kalau you tanya benda 10 tahun, lepas tu 3 hingga 5 tahun, you dengar dari situ, then you akan dengar benda-benda yang dia dah share, lepas tu you dah tahu hot button dia, then you bagi tahu dia mengenai bagaimana platform Shaklee boleh membekalkan apa yang dia nak capai. Tak kisah dari segi kewangan, dari segi kebebasan masa, dari segi kemewahan hidup dan sebagainya. Okay, alright. Dan akhir sekali adalah mewujudkan keperluan mendesak untuk meneroka dengan mewujudkan ketakutan terhadap ketidakpastian dan ketakutan kehilangan. Kita tengok yang bahasa Inggeris. Create urgency to explore through creating fear of uncertainty and fear of loss. Jadi apakah maksud di sini? Fear of uncertainty and fear of loss. Kita di sini kita kena secara tactful, Kalau tak tactful, mungkin kita akan offend people, akan menyebabkan orang kurang selesa, ya. Maksudnya kita jangan memburuk-burukkan apa yang mereka buat, tapi kita secara indirect kita bagi tahu dia mengenai ketidakpastian masa depan, mengenai sesuatu industri ataupun sesuatu perkara yang ada ataupun sesuatu bidang yang tidak tentu. Contohnya semalam di Wisma Dynamic ada satu poin yang sangat penting yang kalau anda ada dengar, sesiapa yang ada di Wisma Dynamic lah, sebab kita jemput Cindy Ling untuk sharing. Dan Cindy Ling cerita tentang kenapa dia tertarik dengan Shaklee dan apa yang dia nampak. Selain itu, dia juga cerita tentang masalah dan juga cabaran-cabaran yang dia hadapi sebagai seorang petrol kiosk operator ataupun owner. Dan ada satu poin yang sangat penting. Dia ada sebut, dia cakap, actually ini mungkin juga satu sunset industry ataupun sunset business. Why? Sebab electrical car menjadi lebih banyak. Jadi orang tak perlu petrol lagi. Betul tak? Orang tak perlu petrol. In future, dibagi 10 tahun yang akan datang, hampir 70-80% kereta-kereta di jalan semua pakai elektrik. Tak pakai petrol lagi. So kalau you masih petrol pump operator, habislah. I see or not? So it's called sunset industry. So ini adalah contoh-contoh yang you boleh bagi tahu. Anda telah dengar dari mulut Cindy, jadi anda boleh gunakan ini untuk share dengan orang yang mungkin juga buat bisnes yang sama, ataupun bisnes yang ada mengena dengan petrol, ataupun petroleum dan sebagainya. Okay, so ladies and gentlemen, these are called mewujudkan fear of uncertainty dan juga fear of losing a job, fear of losing an opportunity dan sebagainya. Okay, jadi you boleh quote real life example lah, memetik contoh kehidupan sebenar dan kisah benar. Contohnya saya baru-baru ini saya selalu ada secara langsung dan tidak langsung, bila dalam perbualan saya ada selalu cerita tentang seorang kawan saya
seorang kawan saya yang sama umur dengan saya, yang dulu classmate saya di sekolah menengah. Masa itu memang dia adalah idola saya. Dia adalah my idol dari segi pembelajaran, dari segi belajar. Sebab dia memang sangat pandai. Dia semua subjek dia boleh dapat A tau. Semua subjek bukan A, dia boleh dapat 100 mark, 100 markah. Sampai form 6 pun dia boleh dapat 100 markah. Sampai ke university pun dia masih boleh dapat 100 mark tau. So ini memang satu my idol when during your study time. Okay, so saya pun fikir orang ni bila dia keluar garantilah dia akan high flyer. High flyer dia akan jadi global, orang yang sangat hebat lah. So dalam minda saya fikir macam tu. Tetapi sekarang dah kita 62 tahun. Okay, hari itu dia telah buat satu posting. Dia buat satu posting dan dia letak satu gambar di mana dia buat punch card. Okay, dia punch card lah. So dia tulis dia copywriting, dia tulis today I punch out as a CEO for the last time. Today I punch out as a CEO as the last time. Maksudnya hari ini saya punch untuk kali terakhir sebagai posisi seorang CEO. Lepas tu dia tulis after today and then ... That means dia pun tak tahu apa yang dia nak buat selepas hari ini. So bila saya nampak posting macam ni, saya rasa sedih. Dia tak sepatutnya akhirnya jadi macam ini. Walaupun dia sampai juga CEO, tetapi akhirnya kena pencen. Dia tidak membina kerjaya sendiri. Dia hanya ada satu kerja yang baik saja. Banyak orang ada salah faham di antara kerja dengan kerjaya. Kerja bukan you punya. Kerja semua temporary. Akhirnya you kena retire ataupun kalau tak sampai retire mungkin ada di fire. Itu kerja, tak kisahlah you CEO ke, you general manager ke, akhirnya you kena pergi. Tetapi kerjaya adalah sesuatu you tak boleh di fire, you adalah bos sendiri dan you buat sehingga hujung hayat anda. Itu kerjaya. Okay, so saya tengok posting tu saya rasa sedih. Saya pun fikir begitu pentingnya pilihan di dalam hidup. Kalau kita tak buat pilihan yang betul, akhirnya kita akan macam itulah, umur 62 sekarang tak tahu apa nak buat. 62 tu masih muda. Sekarang kalau dia nak pergi di-employed sebagai CEO, syarikat pun tak nak sebab ramai anak-anak muda yang boleh saya bayar separuh gaji untuk buat kerja yang sama. Kenapa saya nak employ you yang umur 62? Betul tak? So ladies and gentlemen, this is very important. So ini adalah real life story. Kadang-kadang kita relate, tapi jangan sebut nama lah. Jangan sebut nama. Kita relate saja. Okay? Kita relate real life story yang you dengar itu supaya dia menimbulkan satu fear, ketidakpastian dan satu fear mengenai kehilangan sesuatu. Okay? Dan juga dalam perbualan kesihatan pun boleh cerita-cerita tentang sehingga dia boleh mewujudkan satu fear kehilangan kesihatan dan sebagainya. Okay, alright. So ini adalah apa yang saya nak share hari ini, 4 aspek mengenai pra pra ADSS, perbualan pra ADSS, dan sudah garanti kalau anda mengikut cadangan saya, buat dengan cool dan calm, dengan cara yang efektif, garanti anda akan end up ada peluang untuk buat ADSS untuk orang itu selepas pra ADSS. Okey, so sekarang sesi soal jawab. Saya ada lebih kurang 30 minit. Ya. Okey, let's see soalan. Ada? Tak ada soalan? Oh, semua pandai ya, tak nak tanya tak apa. Saya cek dulu. Ada. Okey, soalannya, adakah ada perbezaan untuk aplikasikan pra ADSS warm up secara online berbanding dengan offline?
Okey. Alright, ini memang satu soalan yang baik ya. Sebab kita pun dah tahu kita sekarang boleh tap on the strength of technology walaupun prospek kita jauh dari kita ataupun di overseas ya, sebab ini global kan. Masih kita boleh berkomunikasi ya, boleh jumpa, boleh chit chat, boleh talk. So soalan di sini adalah adakah ada perbezaan untuk aplikasikan pra ADSS warm-up secara online berbanding dengan offline. Sebenarnya memang kalau ada chance untuk offline, that is the best lah. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik sebab kita boleh pandang mata, kita boleh shake hand, kita boleh terus memantau dan juga observe respon dia secara live dan sebagainya. Itu memang adalah lebih baik. Tetapi kalau tak ada pilihan, terpaksa juga buat online seperti apa yang saya dalam 2 tahun ini banyak saya buat pra ADSS ini secara Zoom dengan prospek di Taiwan, ataupun prospek downline saya di Taiwan. Okey, mereka sebelum mereka say yes to Shaklee, mereka nak mengenali saya. Because downline saya promote upline leader, global leader, dan sebagainya. So they are curious. So my downline pun ask, can I have a session to get to know each other? So saya pernah buat benda macam tu. Tetapi flow-nya lebih kurang sama. Hanya saya tak enjoy lah secara online, frankly. Kalau you tanya saya, secara online saya memang tak terlalu enjoy, tetapi kadang-kadang tak ada choice, terpaksa juga. Jadi soalan di sini, adakah perbezaan? Tak ada. Okey, tak ada perbezaan. Maksudnya boleh buat online, offline, semua boleh. Itu ikut kungfu perbualan anda lah. Sebenarnya kalau you ikut apa yang saya cadang tadi, memang you akan develop sejenis kungfu perbualan yang sangat efektif. Okey, alright. Okey, dan seterusnya ada soalan, macam mana nak present dengan semangat and passionate kalau kita baru rank up sebagai supervisor dan belum achieve apa-apa. Okey, sebenarnya kejayaan tidak semestinya master coordinator baru dipanggil berjaya ya. Setiap langkah yang kita ambil, setiap langkah positif, setiap pencapaian yang lebih meningkat itu dipanggil kejayaan. Sebab kejayaan besar itu harus datang dari kejayaan kecil-kecilan dan dikumpulkan ataupun compounded, baru dia jadi kejayaan besar. Jadi jangan pandang remeh kepada pencapaian anda sebagai supervisor. Supervisor, anda kena tahu ya, di dalam satu organisasi, fondasi organisasi adalah supervisor. Sebab supervisor adalah seperti apa? Seperti bata untuk the bricks, bata untuk membina bangunan. Contohnya presidential master adalah satu bangunan besar, tetapi di dalam organisasi presidential master mesti ada ramai business leader baru dia boleh jadi presidential master. Jadi jangan pandang remeh dengan contribution anda. Sebenarnya setiap langkah, setiap step, setiap rank juga satu pencapaian. Jadi be proud. Be proud of what you achieve. Kalau you dah supervisor, be proud that you are supervisor. Your senior supervisor, be proud that you are senior supervisor. Your coordinator, be proud that you are coordinator. Seperti saya pun tidak terus menjadi presidential master. Saya tidak terus menjadi multimillionaire dengan Shaklee. Tak ada. Saya first rank, January 1989, saya assistant supervisor. Masa itu ada assistant supervisor ranknya. Saya assistant supervisor. Lepas tu Februari baru saya supervisor. See what I mean? Tapi saya pergi cakap pun pupak, bukan main semangat. Sebab apa? Sebab I talk about future. Penting ya. Jangan cerita tentang yang lampau, jangan cerita tentang apa yang ada sekarang, cerita tentang masa depan. Jadi bila you cerita tentang masa depan, you akan sangat excited. Sebab apa yang you offer kepada orang yang you share adalah masa depan yang lebih baik. Kejayaan anda hanya satu tanda permulaan untuk anda
merangkak ke masa depan yang lebih hebat. Okey, jadi ini sangat penting, jangan pandang remeh dengan pencapaian yang masih tidak besar, tetapi itu adalah pencapaian yang sangat penting. Itu adalah batu loncatan untuk pencapaian lebih besar. So be proud, maka confident anda akan ada, dan fokus cerita tentang masa depan. Okey, contohnya dulu bila saya cerita contohnya bila saya cerita tentang marketing plan Shaklee, show you Okey, bila saya cerita tentang marketing plan Shaklee. Okey, contohnya saya koordinator masa itulah, saya masa koordinator ataupun saya supervisor lah, saya pun cerita I am a supervisor now and I'm going to be a master by when. Itu cara saya bercakap. I'm a supervisor now and I'm going to be a master by when. I'm a coordinator now and I'm going to be a master by when. That's why it's very important you kena be bold. Macam kalau Dr. Fadila dengan Joe. I am a senior coordinator now. I'm going to be master by August. Okay. I am a senior coordinator now. I'm going to be a master coordinator by August. Itu cara you cerita. Jangan you cakap sekarang saya senior coordinator, lepas tu berhenti di situ. Sekarang saya baru supervisor, rasa kecil pula. Jangan. Sekarang saya supervisor, saya akan jadi master hujung tahun ini. Sekarang saya supervisor, saya akan jadi master bulan Jun 2023. Sekarang saya supervisor, saya akan jadi master Disember 2023. Saya sekarang supervisor, Disember 2024 saya akan jadi master. Macam tu. Itu cara kita bercakap. Bukan kita fokus atas supervisor jadi tak begitu rasa sendiri, tak begitu berjaya, jadi cakap pun lemah, tak boleh inspire orang. You nak cerita tentang masa depan, so be bold to talk about the future. Cakap mengenai masa depan anda, cakap mengenai apa yang tersedia untuk anda dan mereka boleh bersama-sama nikmati di masa akan datang. Okey, itu cara yang betul dan cara yang boleh mendatangkan semangat di dalam seseorang. Okey. Alright, so sekarang kita tengok soalan seterusnya, okey? Saya masih kurang mahir untuk kenal pasti hot button. Mungkin sebab saya jenis suka bercakap atau kadang-kadang prospek tidak respon pada soalan-soalan kita, apa pandangan PM. Okey, nombor satu Nombor satu, I think kita kena belajar kurang bercakap, banyak mendengar. Kita hanya bercakap pada situasi dan masa-masa yang tertentu yang perlu kita cakap lah. Kalau kita tak perlu cakap, kita dengar. Terutama sekali selepas bertanya soalan, jangan teruskan percakapan, terus berhenti dan pandang mata dia dan dengar. Sama saja dalam Zoom pun sama. Lepas tu tanya soalan, you pun tunggu jawapan dia. Tengok, tunggu jawapan dia. Supaya dia bercakap. So itu penting. So sekarang soalnya adalah mungkin sebab ataupun kadang-kadang prospek tidak respon pada soalan-soalan kita. Okey. Jadi kenapa prospek tidak respon kepada soalan kita? Sudah tentu mungkin soalan itu kurang appropriate ataupun kurang sesuai. Kadang-kadang prospek mungkin dia tak nak jawab sebab dia rasa kurang sesuai. Contohnya tanya, apakah gaji bulanan anda? Mungkin dia rasa tak selesa nak sebut gaji bulanan. Jadi dia tak respon. Okey? Jadi kita kena tanya soalan-soalan yang tak sensitif dan soalan-soalan yang sesuai dan mesti boleh didengari dengan jelas. Jangan you mumble, dia tak dengar. Bila dia tak dengar, dia tak jawab. Betul? Ataupun dia tak tahu apa nak dijawab. Ataupun cara you bertanya, dia tak faham. Jadi you kena tanya. Contohnya kalau you observe hari itu di Melaka slot terakhir saya bercakap dengan Mark J Coffee. Mark J Coffee dia tak boleh dengar.
Okey, dia tak boleh dengar sebab saya masih ingat saya kena tanya 2 sehingga 3 kali baru dia faham apa yang saya sedang tanya dan baru dia jelas dengar apa yang saya tanya. Jadi kadang-kadang mungkin dia ada cabaran macam ni. So that's why you kena ulangi jawab soalan anda supaya dia dengar, supaya dia faham. Dan janganlah tanya soalan panjang lebar, soalan yang rumit yang sampai dia pun tak faham. Jangan. Dan jangan guna bahasa-bahasa bunga-bunga yang orang tak faham. Guna bahasa biasalah, bahasa kampung ke, bahasa pasar ke, asalkan orang faham lah yang penting. Betul tak? Jadi kalau pergi ke Kelantan tu, logat Kelantan sikit pun tak apa kan? Orang faham. So that is very important. So supaya orang faham, the whole ball game is orang kena faham soalan you dan soalan itu mesti ringkas dan straight to the point, senang dia nak jawab. Okay? Lepas tu disusuli dengan soalan-soalan yang lain. Jangan jamkan beberapa soalan dalam satu soalan. Okay? Jadi dia pun keliru. Kalau you satu dulu, lepas tu yang baru dah satu dan satu, you break it down, so senang. Senang dia nak faham dan dia nak jawab. Okay? Alright. Dan seterusnya, okay, saya masih bagaimana nak mengatasi? Okay, bagaimana nak mengatasi perasaan takut untuk approach, berdepan dan bertanya soalan dengan prospek? Bagaimana nak mengatasi perasaan rendah diri dan malu? Boleh tak cerita pengalaman? Okey, alright. Memang kita semua semua kita mungkin pernah pada suatu ketika dahulu ada perasaan takut, kurang confident, ataupun tak ada keyakinan diri dan sebagainya. Ini pun memang pengalaman diri saya. Sebab saya masih ingat lagi selepas ayah saya meninggal pada saya usia 7 tahun, saya memang terpaksa mengharungi hidup yang sangat miskin dengan mak saya, dengan abang, dengan kakak dan adik perempuan saya. So 4 orang, kami semua masih budak-budak lagi. Saya 7 tahun, adik perempuan saya umur 6 dan abang saya masa itu umur 11 dan kakak saya umur 12. Kakak saya umur 13, sorry. So semua masih perlukan wang, masih tak boleh pergi kerja dan mak saya terpaksa buat kerja-kerja biasalah, odd job untuk dapat sikit-sikit wang sini sana untuk menampung hidup. Dan saya masih ingat lagi memang hidup yang miskin. Saya masih ingat lagi rumah yang rumah papan dan rumah atap zinc yang saya duduk itu, kalau hujan lebat memang basah katil saya sebab zinc itu berlubang. Setiap kali hujan kena guna timba-timba ataupun mangkuk-mangkuk untuk takung air sini sana. At minimum dalam bilik tidur saya ada 10 spot yang terpaksa saya takung. Saya masih ingat lagi, miskin sampai sebab tak ada wang nak tukar zinc. Okey, lepas tu kalau dari segi makanan, kita kena rebut makan sebab memang tak cukup share. Kadang-kadang mak saya mungkin dia akan bagi saya dulu supaya saya dapat makan, sebab you tahulah, saya pun lebih orang yang lebih kecil dan lebih macam tak pandai nak rebut. So mak saya kadang-kadang akan bagi saya makan. So these are the childhood yang saya pernah lalui. Dan lagi satu, mak saya sentiasa bandingkan saya dengan abang saya. Selalu dia akan puji abang saya dan cakap saya tak pandai. Cakap saya bodoh, kenapa abang saya hebat dan sebagainya. So dari kecil-kecil lagi saya dah dibombarded dengan percakapan-percakapan macam ni yang menyebabkan saya menjadi sangat sangat inferior, sangat inferior. Jadi orang yang inferior selalunya confident tak ada. Dari segi communication pun memang tak bagus. So sehingga saya jumpa Shakri, masih lagi saya belum pandai bercommunication. Saya hanya pandai dari segi apa yang saya buat saja, tapi dari segi pergi bersosial, bercommunication, berkenalan dengan orang, memang itu saya masih sangat lemah. Jadi saya terpaksa
breakthrough. Saya kena bagi tahu diri saya, kalau saya nak berjaya, saya kena breakthrough. Breakthrough. That means kita kena hadapi apa yang kita takut. Lagi kita takut, lagi kita kena hadapi. Kalau tak hadapi, langsung tak boleh overcome. Itu nombor satu. Yang kedua ya, soalan di sini ya, ada tanya bagaimana nak mengatasi perasaan malu, rendah diri dan malu. Malu, Anda kena fikir, sekarang Anda bukan pergi jumpa orang untuk minta sesuatu. Kalau you pergi jumpa seseorang untuk pinjam wang, itu malu, betul tak? Untuk minta sesuatu, saya rasa you malulah sebab you nak minta. Sekarang you pergi jumpa orang untuk memberi sesuatu. Kenapa nak malu? You fikir macam tu. Saya pun fikir macam tu. Dalam tangan saya ada hadiah. Hadiah kesihatan kewangan, hadiah kesihatan fizikal. Saya offer kepada kawan saya ataupun prospek saya offer kepada dia. Kalau dia tak nak, rugi dia. Kalau dia nak, congratulations, tahniah, sebab dia akan mendapat faedah dari Shaklee, business Shaklee dan juga produk Shaklee. Okey? Dan kalau dia tak nak, saya beredar dan offer benda yang sama ni kepada orang lain. Itu saja saya buat. Jadi kalau you fikir you adalah seorang pemberi, bukan penerima. You bukan pergi meminta dan menerima, you pergi memberi. Jadi dah tak malu. Itu hanya dari segi pertukaran pemikiran yang sesuai dan yang betul saja, akan menyebabkan Anda tidak malu lagi. Okey. Okey, dari segi takut untuk approach dan berdepan dan bertanya soalan-soalan dengan prospek. Ini semua adalah benda-benda yang you kena buat banyak kali dan keep on doing, dia akan breakthrough. Kalau you lagi tak nak pergi face, tak nak pergi menghadapi, memang garanti you akan sentiasa takutlah, tak tahu apa nak tanya dan sebagainya. Okey, macam petang tadi ada satu business leader datang untuk satu sesi dengan saya. Dia pun orang yang pendiam, pemalu, tak banyak associate, dia pun ada perasaan takut, tak tahu macam mana nak approach orang. Jadi benda yang sama saya bagi tahu dia. Saya cakap kalau pemikiran you dah berubah, you dah tahu you pergi memberi bukan pergi meminta, you tak akan takut lagi. Dan bila you tak takut, you akan dengan secara ikhlas bercakap melalui hati, you akan cakap sesuatu dan kalau orang tanya, you akan jawab, dan dengan share dan ditanya, dijawab ataupun ditanya dan dijawab, lama kelamaan you akan belajar kungfu macam mana nak berkomunikasi macam ni. Tanya, dengar, jawab. Tanya, dengar, jawab. Tanya, dengar, jawab. Automatically you akan jadi pandai. Contohnya, saya dah 34 tahun buat benda macam tu, patutlah saya pandai, patutlah saya fasih. Jadi jangan fikir bila saya start saya dah macam tu. Saya tak macam tu. Saya seperti you masa saya start. Tetapi apa perbezaan di antara you dengan saya adalah saya mengambil langkah pertama untuk breakthrough. Tetapi Anda masih terselindung di belakang ketakutan. Sampai bila-bila pun tak akan breakthrough. Itu saja perbezaan di antara Anda dengan saya. Saya pergi berdepan dengan dia dan saya dah breakthrough. Kalau Anda tak nak berdepan dengan dia, Anda tak akan breakthrough. Itu saja. Okey? Itu kungfu tak boleh belajar. Kungfu kena dilatih. Kungfu bukan satu pengetahuan. Kungfu datang selepas praktis. Okay. PM, how to handle anti-supplement group. Tak payah handle lah, next saja. Frankly, next saja. Jangan buang masa dengan orang yang begitu mundur. Tahu tak kenapa saya guna perkataan mundur? Sebab mereka tidak upgrade, tidak update. Orang yang masih fikir suplemen tidak perlu, maksudnya dia sangat mundur. Betul tak? Dia langsung tak update, tak upgrade. Sekarang dah zaman apa? Dah 2022, dia masih tinggal di zaman 60-an. Masih di zaman 50-an. Ini orang kesian betul kalau saya jumpa. Okey. Jadi Anda kena tahu Anda kena tahu orang macam ni melainkan dia buka minda untuk mendengar. Kalau tidak jangan buang masa. Next. Rugi dia saja.
rugi dia. Saya tak akan buang masa dengan orang macam ni, saya tak akan argue dengan dia, saya tak akan cerita panjang lebar dan buang masa dengan dia. Dia simpanlah pendirian dia. Walaupun pendirian dia tak betul, tapi dia ingat pendirian dia betul, biar dia simpan pendirian dia. Kita next dulu, okay? So ini soalan dari seorang doktor. Because I got a lot of doctor friend who are like that. Mundur doktor ya. Doktor yang mundur, bukan you. You doktor yang sangat advance. Doktor yang mundur maksudnya doktor yang begitu dictate dengan apa yang dia belajar di university. Yaitu ubat. Ubat adalah perosak. Ubat bukan pembina kesihatan. Ubat tidak pernah membina kesihatan. Ubat adalah perosak kesihatan. Kalau dia masih tak tahu benda ini, sorry lah. Dr. Forrest C. Shackley 100 lebih tahun yang lepas sudah tahu ubat adalah perosak. Yang membina kesihatan adalah nutrisi, bukan ubat. Ini 100 lebih tahun, orang pun dah update. You sekarang after 100 lebih tahun pun masih mundur lagi. Kesian betul. Kesian betul. So don't waste your time. Don't waste your time. Next. Oh, ini soalan dari Dr. Joe. Joe, next dan cari orang lain. Mesti ada doktor-doktor yang cerdik pandai macam you, cerdik pandai macam Dr. Nohaizi, Dr. Arif, Dr. Mazlina dan doktor-doktor yang lain. Okay? Memang kalau sebut tentang doktor yang terlibat dengan Shackley di Malaysia, melambak kita ada. Okay, melambak. Ada yang supervisor, ada yang coordinator, ada yang even master coordinator. Okay, jadi orang yang nak ketinggalan zaman tu biarlah, jangan buang masa. Okay, alright. Soalan yang seterusnya, bagaimana nak present kat prospek baru? PM tanpa upline, saya rasa kurang yakin. Walaupun dah banyak kali keluar bersama dengan upline. Okey, dia macam ni ya. Ini dalam masa 30 tahun saya bina Shackley ya. Saya akan ada satu masa ya yang saya panggil golden period. Golden period untuk BL baru. Golden period. Golden period maksudnya 100 hari pertama seorang business leader baru. Jadi dalam 100 hari pertama itu, business leader baru ini kena belajar semua yang basic-basic yang dia perlu belajar. Termasuk macam mana nak prospecting, macam mana nak buat appointment, macam mana nak present ADSS, macam mana nak buat follow up yang tertentu dan sebagainya. Ini semua kena dipelajari dalam 100 hari pertama. Sebab itu yang asas, itu yang very basic. Okey, dan dalam 100 hari itu saya akan ada banyak buat on the job training dengan business leader baru. Dan bila saya cakap banyak, tak semestinya setiap hari, taklah sampai puluh-puluh kali, tetapi banyak maksudnya 3 kali. Okey, maksudnya 3 kali saya akan keluar bersama dengan business leader baru. Saya akan share, saya akan tunjuk dia macam mana saya share dengan prospek dia. Sama ada saya buat ADSS ataupun pra ADSS communication, itu semua dia akan berada di sisi saya untuk observe lah, untuk observe. Lepas first appointment sama ada berjaya tak berjaya itu tak kisah, yang penting VIP saya adalah BL saya yang berada di sisi saya untuk belajar. Prospek join tak penting, yang penting BL saya belajar. Jadi selepas appointment itu saya akan ada satu slot review appointment itu dengan dia. Saya akan tanya BL saya apa yang dia belajar, apa yang dia observe, dan kalau dia tak observe apa yang saya nak dia observe, saya akan share dengan dia apa yang dia harus observe dan sebagainya. Saya akan bagi tahulah. Lepas tu saya akan bagi peluang kedua untuk dia buat appointment untuk saya pergi dengan dia. Dan kali kedua ni saya akan cadangkan dia yang buat sharing. Kalau dah boleh buat ADSS, saya akan suruh dia buat sharing. Dan kalau dia masih kurang yakin, saya akan buat sekali lagi, kali kedua.
Okey, kali kedua saya akan buat, dan lepas appointment pun saya akan buat feedback dan juga review. Okey, lepas tu saya akan bagi peluang ketiga, kali ketiga. Okey, keluar dengan dia bila dia dah buat appointment, dan kali ini saya akan diam, saya tak akan buat lagi. Saya akan duduk di situ, dialah yang kena pergi buat. Dan bila dia buat, saya tak akan chip in. Saya akan biar dia buat. Kalau dia cakap salah ke, dia cakap tak efektif ke pun, saya tak akan stop. Saya tak akan stop dia and take over. Saya tak akan buat. Sebab kalau saya buat macam tu, saya akan break confidence dia. So saya akan buat dia. Bila habis, sebab BIP saya adalah BL, bukan prospek itu. Prospek itu join tak kisah, yang penting BL saya belajar. So lepas itu saya akan graduatekan dia. Lepas itu saya akan buat review dan juga feedback. Lepas itu saya akan graduatekan dia. Saya cakap congratulations, sekarang dah anda boleh pergi seorang-seorang untuk buat presentation, dan anda juga boleh dah buat on the job training dengan BL baru anda. Congratulations. So maksimum 3 kali. Okey, dalam 100 hari itu saya selalunya maksimum on the job training one on one 3 kali. Okey, dan kalau home party sekali. Okey, sekali. So sekali on the job training home party dengan dia. Selepas tu dia dah boleh buat home party sendiri. Tetapi kalau home party dia perlu saya ada di situ untuk meeting after meeting, untuk bantu dari segi closing dan sebagainya, itu saya boleh buat. Itu saya boleh buat. Sebab apa? Sebab home party kadang-kadang orang ramai, dia seorang pun tak boleh handle. Jadi saya akan bersama dengan dia. Okey, alright. Jadi itu adalah caranya. Jadi kalau dah 3 kali apply anda keluar dengan you, jangan minta lagi. Sebab kalau you selalu biar apply anda yang buat dan you yang ikut saja, akhirnya you akan bersandar, you tak akan jadi berjaya, tak akan jadi leader. Okey, alright. Dan ini ada soalan macam mana nak buang rasa nervous untuk present dengan orang, dan macam mana nak accept rejection. Okay, alright. Memang saya sendiri pun pernah nervous lah. I want to admit lah. When you're new, bila anda masih baru dalam sesuatu bidang ataupun baru dalam melakukan sesuatu yang anda tak pernah buat ataupun tak pandai buat lagi, memang nervous itu biasa. Tetapi jangan ditangani oleh perasaan nervous anda lah. Anda harus menangani perasaan nervous anda dengan action. Sebab action can actually overcome your nervousness. Lagi you tak ambil action, lagi nervous you akan jadi. Sebab nervousness itu datang dari pemikiran. Sebab kalau kita tak ambil tindakan, kita akan lebih berfikir. Kita akan fikir, kalau saya jumpa dia, dia tak nak macam ni. Kalau saya jumpa dengan dia, saya cerita dengan dia, lepas tu saya tak pandai, dia tak faham macam mana. So you banyak berfikir. Jadi lagi banyak you berfikir, lagi nervous you jadi. Jadi berhenti berfikir, terus bertindak. Salah pun tak apa, tak pandai pun tak apa. Memang bila anda baru, memang anda tak pandai. Sama dengan saya, dulu pun saya tak pandai bila saya start, kan? Jadi tak kisah. Setiap appointment, setiap orang yang you jumpa, setiap orang yang you approach adalah peluang untuk kita berlatih. You kena ambil dia macam tu. Okay? That's why hari tu anda yang pergi ke Advanced Leadership Seminar, masih ingat lagi anda pergi Advanced Leadership Seminar, anda telah diberi satu keping ini, masih ingat lagi? Okey, dan di belakang ini, ini penting. Di belakang ini adalah ini. Nah, ini adalah 1000 presentation countdown chart. Jadi ini untuk mengira usaha, bukan mengira result. Bukan mengira kejayaan dan result, untuk mengira usaha. Jadi setiap usaha yang you buat, you boleh buat tick ataupun buat cross. Kalau berjaya, tick. Kalau tak berjaya, cross. Setiap usaha membina anda. Bukan setiap result membina anda. Setiap usaha akan membina anda. Okay? Jadi anda mesti banyak buat supaya anda akan overcome nervousness. Dan juga setiap orang yang say no, anda harus tahu
dia yang rugi, bukan you yang rugi. Jadi kalau dia yang rugi, kenapa you tak boleh accept rejection ini? Bukan dia reject you, dia reject sesuatu yang sangat baik yang dia akan rugi. Dia rugi untuk mendapat kesihatan yang lebih baik, dia rugi satu peluang untuk jadi jutawan ataupun mendapat financial freedom, dia rugi satu peluang untuk lifestyle yang hebat. Dia rugi, bukan you rugi. Jadi bila orang say no, you say next. Bila orang say no, you say next. Bila orang say no, you say next. That's me all the time. Dari 34 yang tahun lepas, saya orang say no, I say next. Orang say no, I say next. Orang say no, I say next. So bila saya dah banyak next, maka sudah ada yang akan say yes. Okay? Alright. Macam mana nak selalu motivated diri untuk tak give up? Okey, soalan ni datang dari seorang leader yang saya tak ada nama dia lagi, hanya ada nombor telefon. Boleh tak nanti you send to this same WhatsApp your name supaya saya boleh key in your particular dan kita boleh communicate secara peribadi juga pada masa-masa akan datang ya. Okey, so macam mana nak selalu motivated diri untuk tidak give up? Ini memang untuk orang yang baru memang akan ada peluang di mana dia akan rasa letih lah, tak nak buat lagi, tak nak continue, nak give up. Okay, so sekarang macam mana kita nak sentiasa mengekalkan motivasi dan inspirasi kita? Okay, oleh sebab itu you tengok dalam SDFG kita ada satu sistem, satu flow yang sangat smooth dari orang say yes sehingga orang boleh stay dan grow untuk seumur hidup. Jadi untuk orang yang masuk Shaklee, yang say yes nak buat Shaklee, saya akan terus buatkan satu planning session. Dan di planning session itu kita akan cerita tentang dream dan vision dia, wawasan, misi dan juga impian dia, dan suruh dia create dream board dan juga set goal dengan dia dan bekerja dengan dia. So dream board itu dan wawasan itu akan menjadi pemandu masa depan dia di dalam Shaklee. Jadi setiap kali dia berjumpa dengan cabaran ataupun dia motivasi dia jadi rendah, dia kena kembali imbas kembali dream board dia. Dan dream board itu akan membangun semula inspirasi dan motivasi anda. Itulah cara saya selama 34 tahun. Sebab saya tak ada orang yang boleh saya pergi jumpa untuk memberi inspirasi. Saya revisit my dream, revisit my big why. Kenapa? Big why. Kenapa saya nak buat Shaklee? Itu penting. Big why. Kenapa saya nak buat Shaklee? So orang yang bertanya ini, kalau anda belum buat planning session dengan upline leader anda, dan kalau anda belum buat dream board, dan kalau anda tak tahu apa dia dream board dan tak tahu macam mana nak buat dan sebagainya, minta upline leader anda check up the line, cari upline leader yang dah berjaya, yang boleh buat planning session dengan you. Kalau you belum buat lah, okay? Dan kalau you dah buat, then revisit your dream board lah, revisit your dream board, revisit your big why supaya you mendatangkan inspirasi semula. Okay, dan you tidak akan ada niat untuk give up kalau you sudah ada pemikiran jangka panjang dan kejayaan dan mengimajinasikan kejayaan anda yang besar-besaran di masa akan datang. Walau bagaimanapun untuk orang ini yang saya tak ada nama you, saya cadangkan you nanti send your name supaya saya boleh contact dengan you, dan kalau you tak ada orang yang boleh buat planning session dengan you boleh jumpa saya ataupun buat Zoom planning session dengan saya pun boleh saya take over. Okay, so I don't know who is your upline leader yet, so until I identify, then I can suggest what you should do. Okay, alright, so keep it up. Dan tak ada lagi ya. Very good, yeah. So tahniah kepada anda-anda yang telah log in malam ini. Memang malam ini kita banyak telah menjawab soalan-soalan, walaupun saya buat secara cepat dan ringkas, tetapi saya rasa kalau anda dengar kembali recording ini, anda akan pick up lebih banyak dari isi jawapan saya. Dan selain daripada malam ini, anda juga boleh hantar soalan secara peribadi kepada saya dan saya akan jawab secara
WhatsApp, ataupun kalau perlu saya akan call you dan share dengan you. Okay, so ladies and gentlemen, dengan ini saya akan celebrate ataupun meraihkan anda sebagai seorang Global Presidential Master pada masa-masa akan datang. Bye bye, good night.